Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan belajar cara gunakan Git. Okey, jadi sebelum kita nak belajar cara guna Git ni, kita mesti tahu dulu apa itu Git. Secara ringkasnya, Git ni sebenarnya dia adalah version control system. Nak faham version control system ni, kita ambil situasi mudah. Bila kita buat satu projek programming, biasanya kita akan simpan di dalam folder. Kan? Dan folder ni bila kita nak hantar pada lecturer atau kita nak hantar pada kawan, kita nak share buat kerja dengan kawan kita, dia akan jadi double tau. So ini antara masalah-masalah yang berlaku bila kita tak ada version control system. Korang mesti ada masalah dengan contoh macam project 1, lepas tu ada folder project 1.1, project 1.2. Nanti dah nak hantar thesis ke, dah nak hantar project, dah nak hantar apa FYP tu, jadilah apa project final. Tu masalah-masalah dia. Kedua, masalah dia adalah kita susah nak synchronizekan file ni dengan orang lain bila kita bekerja sama-sama dengan orang. Contoh macam ada FYP yang you all boleh buat dalam group ataupun ada project yang you all boleh buat dalam group. So you all susah nak share dan make sure semua orang ada file yang sama. So version control system Git ni dia selesaikan masalah tu. Sebab pertama, paling penting version control system dia record setiap perubahan dalam repository. Repository ni apa pula? Repository ni kalau you all nak senang faham, repository ni sebenarnya dia macam folder kita. Tapi folder ni power sikit sebab dia boleh record siapa yang kod apa yang diubah, line berapa, dia memang record semua sekali. Siapa yang ubah, kenapa diubah dan bila diubah. Dan paling best pasal Git kalau ada apa-apa problem kan, maknanya macam contoh kita dah setiap satu modul kan, lepas tu kita nak try ubah sikit, kemaskan sikit kod kita. Lepas tu modul tu hancur lah, tak boleh kita pakai. So kita boleh revert back to yang sebelum ni. Dia macam undo tapi this is on larger scale. Okay. Jangan risau, video ni nanti akan ada dua part. Satu part kita belajar dulu apa istilah-istilah dia. Second part nanti akan keluar yang mana kita akan share, saya akan share tutorial dia. Macam mana nak buat menggunakan Visual Studio Code. Okay. So, dalam Git ni, dia ada jargon-jargon dia. Jargon ni macam bahasa-bahasa dia. Dan baguslah sebelum kita sebab kan kita akan jadi programmer, kita nak jadi programmer, jargon-jargon dalam Git ni kena belajar sebab semua projek insya-Allah pakai Git. Semua. Tak kisahlah mobile ke, web ke, semua pakai Git. Okey, jadi jargon dia tak banyak. Saya dah kemaskan kepada 3 bahagian. Kita ada 3 warna tu kan. Tu ada 2 pembahagian dia. Okey, jargon yang pertama, repository. Daripada tadi dah ulang lah, repository. Repository ni nama ringkas dia repo. Okey, lebih mudah difahami sebagai folder dan dia boleh dikongsikan dengan ramai orang menggunakan invitation link. Okey, so kalau nak faham dia, mudahnya kata ini kita punya kod kita nanti kita akan simpan dalam kita punya folder ni kita jadikan repository. Dan repository ni dia hebatnya dia sebab dia ada sistem macam lebih kurang database lah. Dia boleh record apa yang diubah, macam saya kata tadi, apa yang diubah, siapa yang ubah, kenapa diubah, bila diubah. Okey, itu repository. Yang kedua, clone. Clone ni adalah untuk copy repository ke dalam komputer kita. Sebab Git ni dia ada banyak jenis. Dia ada banyak brand. Dia ada banyak brand. So macam yang saya selalu pakai GitHub ataupun Bitbucket, ada yang pakai GitLab, ada macam-macam. So dia sebenarnya ada dekat cloud. Dia macam kita punya Google Drive. So clone ni kita boleh ambil apa yang dekat cloud, copy dalam komputer kita. Supaya kita boleh edit dekat kita punya komputer lokal lah. Dan kena ingat, mana-mana perubahan yang kita buat dekat lokal takkan ganggu apa dekat cloud. So tak risau lah, tak risau projek tu rosak ke apa. Sebab kalau kita dah clone, itu copy kita saja. Kalau orang lain clone, itu copy dia saja. Yang dekat cloud takkan usah apa-apa. Okay, yang ketiga adalah branch. Branch ni pun antara benda yang best sebab inilah yang membolehkan kita ada salinan kod kita sendiri tanpa rosakkan kod yang asal. Contoh kita ada satu repository dan repository ni ada a set of code lah. Okey, dan kod ni kita nak ubah tapi kita takut bila kita ubah kalau apa-apa jadi kod yang original tu tak boleh pakai. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat branch baru menyebabkan dekat branch baru tu kita boleh ubah apa saja dan dia takkan merosakkan kod yang original tadi.
Dalam diagram ni saya tunjuk contoh, kita ada main branch. Okey, main branch dan kita ada modul 1 dan modul 2. Modul 1 dan modul 2 ni dimiliki oleh orang yang berbeza. Branch ni juga membolehkan saya bekerja dengan saya boleh bekerja dengan modul saya dan kawan saya boleh bekerja dengan modul dia sendiri. Okey. Maknanya dua orang boleh kerja serentak dan dia tak akan, saya ulang balik, dia tak akan kacau branch yang original. Okey, pool. Pool ni bila kita dah ubah kita punya code tadi kan, kita ubah kita punya code dekat cloud repository, kita boleh pull dia sebab kita nak update. Ataupun contoh kalau you all pergi kat GitHub kan, ambil projek daripada GitHub, ambil mana-mana projek yang dah siap daripada GitHub, kan, kita boleh pull untuk dapatkan update yang paling latest. Okay. Dia mudah faham, update lah senang ceritanya. Tips untuk student, sebenarnya kalau you all buat FYP kan, whatever your idea is, kan, cuba Google dekat Git. Biasanya dah ada. Cuma saya sarankan you all edit lah kod tu sebab at least you all dah faham logic and you all tak adalah start from scratch. Contoh kalau macam saya pakai Laravel kan, Laravel sebenarnya dah ada dekat Git. Ada macam-macam dah dekat Git. Laravel punya template, Laravel punya structure, sistem macam-macam dah ada dekat Git dan Git ni free. Kebiasaannya Git ni free. So you all boleh pull, clone dulu, lepas tu pull lah tengok ada apa-apa update ke tak. Dan work on daripada situ. Seterusnya adalah commit. Okey. Balik kepada cerita branch tadi, kita dah buat satu branch baru, kita dah edit kod tu, kan? Kita dah edit kod tu, kemudian kita nak save. Kita nak hantar ke cloud. Kita bukan hantar ke cloud yang main tadi, kita ada branch kita sendiri. Maknanya kita ada cabang kita sendiri untuk kita save kita punya kod ni. So, apa kita boleh buat? Kita boleh commit. Commit ni, ramai orang confuse tau, commit dengan push. Commit ni apa dia sebenarnya? Push ni apa dia sebenarnya? Push kita akan pergi sekejap lagi. Okay, commit ni dia hanya sediakan file kita. Dia macam, okay, kita dah edit satu code, satu set of code. Contoh kita ada edit 5 code. Okay, nak hantar 3 dulu lah. Lagi 2 ni tak siap lagi. So, nak hantar dia tu, proses nak hantar 3 saja daripada 5 adalah proses commit. Yang mana kita pilih file untuk kita stage kan. Kemudian kita commit. Dan dekat sinilah kita kena bagi commit message. Commit message ni lah yang kita beritahu kenapa kita ubah kod tu. Penambahan ke, perubahan ke, itulah dia commit. Tapi kena faham, selagi mana kalau kita dah commit, tapi kita tak buat push, kan, tak ada apa-apa akan berlaku kat cloud. Benda tu hanya berlaku kat Twitter kita je. Sebab kita tak hantar lagi ke cloud repository. Okay, seterusnya push. Bila kita dah commit tadi, file tu dah disediakan, barulah kita push. Push ni lah yang hantar daripada local repository komputer kita ke cloud repository. Kenapa kita nak hantar ke cloud repository? Supaya orang lain yang sama branch dengan kita, sebab satu branch boleh ada banyak-banyak user orang lain boleh dapat update kita tu. Okay. Kalau sekarang ni dah pening-pening, jangan risau. Tutorial pasal jargon ni dah nak habis. Part 1 dah nak habis. Sekejap lagi kita go through practical. Alright. So, pull request. Pull request ni apa benda pula? Ingat balik cerita branch tadi. Kan? Pull request ni kita nak gabungkan branch tadi ke main. Dalam cerita branch tadi, kita boleh ada satu copy kita punya code sendiri tanpa usik code original, main branch. So, katakanlah dalam main branch tu ada modul 1 je. Kita dah buat modul 2, kita nak gabungkan dia. So, apa kita boleh buat? Kita boleh buat pull request. Kenapa saya sarankan guna pull request? Sebab pull request ni, dia automatic check for conflict. Konflik ni apa benda? Sekejap lagi kita belajar. Tapi mudahnya konflik ni, dia adalah kalau ada kod yang sama, tapi bertentangan. Contoh sebelum ni 1 tambah 1, you all buat sama dengan 2. Tiba-tiba dekat branch lagi 1 tambah 1 sama dengan 3. So, dia bertentangan. So, nanti akan ada konflik dan konflik ni menyebabkan merge tak boleh dilakukan. So kita kena edit sikit kod tu. Orang panggil resolve konflik. Ni bab konflik. Konflik berlaku apabila merge cuba dilakukan. Technically, yes. Bila you all cuba gabung 2 branch dalam satu branch yang sama, tak kisahlah dekat main ke dekat mana ke kan. Kalau ada kod yang bertentangan, dia akan berlaku konflik. Kalau kat VS Code nanti dia beritahu ada konflik ke tepi tu. Dan daripada dekat kod ni lah kita kena edit konflik tu.
Dekat code ni kita kena edit, config tu pilih kita nak yang original ke kita nak yang kita baru buat. Nanti kita tengok macam mana. Dan bila kita dah resolvekan konflik, barulah merge boleh dilakukan. Okey, merge ni macam saya cakap tadi, dia gabung dua branch. Sorry, bukan dua repository, salah tulis situ. Dia gabung dua branch kepada satu branch. Biasanya kita buat daripada branch yang kecil-kecil tu ke master lah, ataupun dalam bahasa, sebab Microsoft baru sebenarnya beli GitHub ni. So dia akan panggil dia main, tapi biasanya orang lain pakai master. So merge hanya akan berlaku kalau tak ada konflik. Kalau ada konflik, kita perlu selesaikan dulu. So dalam part tu, saya akan tunjuk macam mana kita nak buat dia. So kalau you all tak tahu kan, kita boleh pergi dekat GitHub. Kalau you all tak ada account GitHub lagi, saya pakai GitHub untuk kali ni. Kalau you all tak ada account GitHub lagi, kejap saya log out. Saya log out kejap. Okay, kalau you all tak ada lagi account GitHub, dekat sini lah account dia, boleh sign up. Free. Seriously, this is free. Kalau untuk student kan, kalau tak silap ada tau GitHub for student. Dan GitHub for student ni sangat-sangat seronok sebab GitHub student developer pack ni, sebab dia bagi macam-macam. Dalam GitHub ni dia bagi Canva Pro, dia bagi you all boleh dapat domain free. Domain free ni penting tau. Sebab saya dulu pun mencari domain free. Sekarang saya pakai domain berbayar. Dan Bootstrap Studio ni pun antara benda yang best. Bootstrap Studio ni untuk you all edit, buat design tapi tak pakai kod. Boleh tarik-tarik je. Seriously best. Ada banyak. So mana-mana yang student kan, mana ada lagi student card, ada lagi bukti korang sendiri sebagai student kan, gunalah akaun GitHub student ni. Saya waktu belajar dulu tak sempat pakai. Okay, kepada yang bukan student, you all buat je lah account free. Dia free je pun, cuma you all tak dapat lah benefit macam tadi. Okay, macam saya dah ada account, so saya tak perlu sign up. Saya sign in je, sekejap saya sign in. So macam mana kita nak buat repository baru, kita nak buat folder baru. Ada dua cara. Satu, kita buat siap-siap dekat sini, create new kan, create new, kita buat siap-siap dekat sini. Lagi satu, kita buat folder dalam komputer kita, kemudian kita initialize. Saya akan buat yang cara lagi satu, cara nombor dua. Sebab apa? Mostly kita semua dah ada projek. Kita just nak adakan projek tu dekat dalam kita punya GitHub je. Okay, so ni saya pangkah je dulu. So, let's say saya buat satu folder git tutorial git. Contoh, saya buat tutorial git. Okay, right click, kita akan buka tutorial git ni dengan Visual Studio Code, open with code. Okay, so dalam kita punya folder ni, so far tak ada apa-apa lagi. So, kita start dengan new file. Kita save dulu sebagai index.html. Okay, dalam ni let's say lah kita buat dummy je, kita buat dummy je. Okay. Tutorial git, lepas tu kat dalam ni letaklah h1 belajar git. Okay, kalau you all pakai Visual Studio Code kan, kalau you all pakai Visual Studio Code, dekat Visual Studio Code kita dah boleh sign in with git. Pergi dekat ikon account ni, right click, and then you all boleh sign in guna GitHub ataupun guna mana-mana GitLab ke Bitbucket ke, terulang lah mana-mana. Okay, kalau you all tak guna lagi Visual Studio Code ni, you all boleh pergi dekat description, ada satu link untuk cara install Visual Studio Code. Dan dalam link tu ada sekali saya sertakan extension yang saya pakai untuk mudahkan kita punya programming. Okay, jadi macam mana kita, let's say kita dah ada projek kita ni, kita ada file kita ni, macam mana kita nak hantar ke GitHub? Mudah je. Dekat sebelah kiri ni ada ikon bercabang-cabang ni, source control ni. Tekan publish to GitHub. Okay. Dia akan bagi pilihan. Kita nak bagi private ke public. Let's say saya akan buat public. Lepas tu dia akan minta file mana nak include. Okay, saya includekan satu je dulu. Dan dia akan bagi tahu publishing to GitHub. Okay, creating first commit. Okay, dah ada. So kalau pakai Visual Studio Code ni dah mudah sebenarnya sebab macam-macam dia dah sediakan kat sini. Kita akan guna satu-satu. Okay, let's say open in GitHub.
Okay, so kalau you all tengok, sekarang ni kita punya folder tadi dah ada dekat GitHub. Macam mana nak cari dia ni? Saya ada buat tutorial GitHub, HTML. Dekat sini lah kita boleh share dengan orang. Contoh kalau saya nak share dengan you all semua kan. Sebabkan ni public, you all boleh je Google copy je link ni, Rashidi Alwi ataupun tutorial tutorial GitHub ni, kod copy. Nanti saya tunjukkan macam mana. Okay. Alright. So, kita sebagai contoh, kita nak tambah file ataupun kita tukar file ni. Tadi kita dah tambah satu file kan, kita tambah index je. Let's say dekat file index ni, saya tambah kod. Okay, kita save. File kita dah berubah sekarang. Inilah kehebatannya version control. File kita dah berubah sekarang. So, dekat kita punya file, dia akan ada M. M ni maksud dia modify. Kalau kita pergi dekat source control kita ni, icon nombor 3 ni, dia akan beritahu changes. Okay. So, kita nak hantar changes ni dekat kita punya cloud tadi. Cloud repository. Macam mana cara dia? Pertama, kita kena commit dulu. First, tekan changes, stage all change. Ini kita nak beritahu, okay, kita nak push file ni je. Kalau ada dua file, kita select lah dua file. Ni sebab ada satu file je kan. Kemudian, kita beritahu, tambah description on index. Lebih kurang macam itulah. Kemudian, kita boleh tekan commit ni. Tapi sebelum tu, antara benda seronok pakai VS Studio Code, kalau saya tekan kat sini, dia tunjuk side by side comparison. Contoh sebelum ni tak ada. Sekarang ni dah ada. Kalau ada banyak kod sekalipun, dia akan tunjuk line by line. Okay. So sekarang ni saya commit je. Okay. Bila saya commit, anak panah naik atas ni akan ada tambah satu. Maknanya ada satu commit yang tak di-push. So kalau kita tengok balik dekat sini. Okay. Kalau you all tengok ni, ada satu je commit. Ada satu je commit. Maknanya yang ini walaupun kita dah commit, kita tak push lagi. Bila tak push lagi, dia tak ada lagi dekat cloud. Apa kita boleh buat? Kita tekan dekat nombor ni. Dan kita tunggu. Ini adalah proses push kalau pakai Visual Studio Code. Dia dah mudah lah. Walaupun dalam saya punya tutorial tadi ada apa? Ada command-command tu kan. Kalau you all tak nak pakai command, pakai Visual Studio Code, boleh tekan-tekan je. Okay, dah siap. Kita boleh tengok dekat sini. Cuba kita refresh. Dia akan beritahu ada dua commit. So, dua commit ni dia beritahu lah latest commit adalah tambah description on index. Kalau kita pergi dekat sini, kita nampak. Dah ada dah dua commit. So, kalau you all dah clone project ni, guna git clone kan. Tadi, boleh repeat video ni nanti. Kan, you all boleh git pull je. Nanti you all akan dapat segala perubahan yang dibuat dalam ni. Seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan branch. Okey, dalam saya punya slide tadi, branch tu saya ajar cara buat dia gunakan command. Kalau you all tak nak guna command, you all nak guna Visual Studio Code, you all boleh more action, check out tu ataupun pergi kat branch, create branch. Contoh module 1. Kalau you all tengok kat sini, kan, let's say dekat sini, dekat dalam module 1, kita sekarang dalam branch module 1, kan, saya tambah satu file, module 1.html. Okay, kita bagi dia HTML sikit. Okay, saya push dulu, contoh ni, initial, macam ni first. You all boleh tulis apa-apa je, tapi saya tulis initial je lah, nak saya ringkaskan. Kemudian saya tekan awal ni, sebab branch ni kita buat dekat local. Kita kena publish dulu. Dia akan automatic lah, dia akan automatic hantar publish apa semua dekat GitHub. Okay. Alright, bila dia dah siap, you all pergi kat sini, kita refresh. Okay, dekat sini, kalau you all pergi dekat code, dekat branch ni dia dah tulis ada dua branch. Tapi perasan tak, dalam branch, kita sekarang dalam branch master,
file module 1 tadi tak ada pun dalam branch ni. Sebab apa? Sebab konsep branch adalah kita buat kita punya salinan kod tanpa ganggu kod yang asal, tanpa ganggu file yang asal sekalipun. Ini yang biasanya. So kita tak adalah risau, kita buat kerja, kawan kita buat kerja, tiba-tiba kita terosakkan kawan kita punya kerja. So dalam Git kita boleh elakkan benda tu. Okay, so macam mana nak dapatkan, kalau you all nak Git pull daripada branch tadi, you all boleh pergi tukar branch kat sini ya. Master ke module 1. Dalam module 1 ni adalah module 1 file. Git ni sebenarnya kalau you all nak betul-betul belajar, dia best belajar on project. So insyaAllah nanti dalam PHP to-do list you all akan banyak belajar, which is dalam minggu depan insyaAllah kita akan release video yang itu. Complete version, live coding, PHP to-do list. Nanti kita buat sama-sama. Cuma yang terakhir yang saya akan ajar dalam tutorial kali ini adalah macam mana nak buat Git pull ataupun pull request. Pergi dekat pull request ni. Kemudian kita buat new pull request. Pull request ni apa dia tadi? Pull request ni adalah kita nak combine dua branch jadi satu branch. So tadi dekat branch master tak ada file module 1 tu kan? Sekarang ni saya nak dekat branch master ada module 1. Tapi you all jangan copy paste lah file tu. It doesn't work like that. Apa yang you all boleh buat adalah you all buat pull request. Sekarang ni saya nak pull daripada module 1 ke master. Okay, so dia beritahu lah ada file changes semua kan. So kita buat create pull request. Dalam create pull request dekat sini dia beritahu able to merge. Maksudnya kat sini tak ada apa-apa konflik. So kita pun buat pull request. Dia akan checking for, okay nampak, this branch has no conflict. Bila tak ada konflik, kita merge lah, tekan je. Biasanya kalau you all dah bekerja, project manager korang takkan kasih you all merge sendiri tau. Dia nak tengok dulu apa you all tukar. Dan kepada yang belum bekerja, yang masih belajar, seriously, masterkanlah Git. Sebab you all kerja nanti, insyaAllah pakai. Tak kisahlah you all buat documentation sekalipun, you all tetap akan pakai Git ni. Okay. So kita dah berjaya buat pull request, kita dah merge dah pun. Kalau dekat kod kita sekarang ni, walaupun dekat master dah ada module 1. Tapi kalau kita pergi dekat kita punya ni, okay, kalau kita tukar branch, saya akan tukar branch. Saya nak tukar branch, mudahnya kita pakai checkout to master. Okay, dekat checkout master ni, kalau you all tengok, modul tu tak ada lagi. Padahal kita tengok dekat sini tadi dah ada. Kan? Kenapa dia tak ada? Sebab kita buat perubahan tadi dekat cloud. Dekat kita punya local, kita tak synchronize lagi. Kita tak update lagi. So nak updatekan dia, apa kita boleh buat? Pergi dekat source control. You all akan nampak ada dua anak panah turun ni. Kan? Tekan dia. Inilah Git pull. Kalau dalam video macam saya cakap ni, dalam Visual Studio Code, Git pull ni dimudahkan. You all main tekan-tekan dia. Okay, so bila dah tekan, dah adalah module 1 kat sini. Alright. So itu saja dalam video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah kalau sempat kita terus releasekan full live coding PHP to-do list. Alright. Assalamualaikum.